Ada satu lagi topik klinik SPM yang kita nak bawakan pagi ini mengenai darah. Kita tak pernah dengar lagi sebelum ni, mungkin kumpulan darah A, B, AB, O. Itu je yang kita tahu kan. Itu yang asasnya. Dan sebenarnya ada lebih 30 jenis 35 kumpulan darah. Lebih 30 kumpulan darah, dan ada satu jenis darah ganjil. 1% daripada populasi di Malaysia ni, kalau ada 30 juta orang, ada 1% daripada 30 juta tu yang kumpulan darah ganjil. Darah ganjil. Ini yang kita nak tahu sebenarnya. Awak punya darah suci dan darah manis awak tak masuk dalam kumpulan ni kan? Itu ganjil juga. Kita lebih ganjil. Kita bersama-sama dengan tetamu kita sekarang ini, Ketua Pengarah Pusat Darah Negara Dr. Nuriyati Abu Amin. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Terima kasih kepada Rina dan Ivan kerana sudi bersama Pusat Darah Negara pada hari ini. Dan kerana kita memang nak tahu sangat pasal darah kumpulan darah ganjil tadi ni. Ivan memang nak tanya itu dulu ke? Ya, sebab ramai yang nak tahu ni macam mana darah ganjil. Dia darah ganjil ni darah yang berpenyakit ataupun tak sihat atau macam mana? Maksud darah yang kita katakan ganjil ataupun yang jarang ditemui ini ialah darah kumpulan darah yang jumlahnya di dalam penduduk amat sedikit. Seperti yang Ivan dan Rina maksudkan tadi, contohnya dia kurang daripada 1% daripada populasi kita yang mempunyai darah jenis ganjil ataupun jarang ditemui ini. Tetapi yang ada juga darah yang kita jumpa contohnya dalam 4 individu dalam 1 juta penduduk kita. Ada juga. So jadinya dan seperti yang Rina dan Ivan beritahu tadi, kita terdapat 35 kumpulan darah di dalam setiap individu. Jadi kadang-kadang mungkin kumpulan darah tu biasa tapi kombinasi. Ada setengah tu dia kombinasi yang jarang dijumpai, itu pun kita panggilkan sebagai darah yang ganjil ataupun darah yang jarang ditemui. Jadi contohnya ya, kumpulan-kumpulan darah yang ada di dalam badan kita panggil ABO, RH system, KEL, Duffy, KIT, macam-macam lagi. Ada berjenis-jenis lagi, 35. Jadinya itu yang bila yang jarang ditemui itu kita panggil darah jenis ganjil. Bukan bermakna dia darah berpenyakit, tidak. Kumpulan darah tu yang sangat jarang ditemui. Tidak ada defek apa-apa pada darah itu pun. Cuma sebab dia jarang ditemui, jadi kita namakan sebagai darah ganjil. Tidak ada ciri-ciri khas yang kita tahu orang ni darah ganjil ni, tak ada. Tak ada. Dari segi fizikal seseorang tu kita tak dapatlah nak mengatakan sama sajalah dengan yang lain. Betul. Melainkan kita membuat pemeriksaan dan perkara ni kita jumpai apabila seseorang itu dia menjadi pesakit, dia datang untuk menerima pemindahan darah dan kita jumpai dia mempunyai kumpulan darah yang unik unik ganjil lah. Dan disebabkan keunikan itu juga dikatakan bekalan darah ganjil ini amat kritikal sekali. Betul. Memang sebab susah kan kita nak cari kumpulan ni sebab jumlahnya kurang, dan kadang-kadang masalahnya apabila seseorang pesakit memerlukan darah, dia tidak kira masa. Kadang-kadang malang tidak berbau dan sebagainya. Kecemasan. Memerlukan darah dan kita perlu menyediakan darah tu dalam jangka masa yang pendek lah sebab darah tu perlu disaring terlebih dahulu dan sebagainya, dan diserasikan dengan pesakit tersebut untuk memastikan keselamatan semasa kita membuat pemindahan darah. Jadi apa yang kami di Pusat Darah Negara yang kami lakukan, kami mempunyai apa kita panggil sebagai pangkalan data ataupun database untuk mereka-mereka penderma-penderma darah kita yang mempunyai darah yang jarang ditemui ini, dan kita meminta mereka untuk datang menderma darah, dan darah-darah yang mereka dermakan ni memandangkan ianya ganjil dan sukar didapati, kita akan bekukannya. Biasanya darah merah tu kita boleh simpan selama 35 hingga 42 hari selepas dikeluarkan daripada seorang penderma. Tetapi dengan teknik pembekuan darah ni kita boleh menyimpan selama 10 tahun contohnya. Ya, jadinya kita akan bina stok darah ganjil ataupun darah jarang ditemui ini, untuk apabila ada kecemasan, ada keperluan, kita tidak, orang kata dalam situasi yang kelam kabut, kita ada juga, kita boleh panggil penderma yang sedia ada, dan kita juga boleh
mencairkan darah yang dibekukan ni untuk kegunaan pesakit. Doktor sebutkan ada juga kumpulan darah, jenis darah ni yang sehinggakan dalam sejuta hanya 4 orang saja. Jadi kalau kita bayangkan mungkin dalam 120 orang je yang ada di negara kita contohnya. Ada ataupun tidak jenis-jenis darah yang memang tidak ada langsung bekalan di pusat darah ataupun memang semuanya dipastikan ada? Kita seboleh-bolehnya, kita apabila seseorang penderma atau pesakit tu kita kenal pasti mempunyai darah yang jenis yang unik ni, kita akan mengambil langkah-langkah tertentu untuk, contohnya kita berjumpa dengan keluarga dan kita cadangkan untuk menjadi penderma kita. Dan seboleh-bolehnya kita dapatkan. Tapi memang tidak dinafikan, kadang-kadang ada juga darah yang terlalu unik yang susah nak dijumpai. Dan Pusat Darah Negara kami di bawah Kementerian Kesihatan, kami juga bekerjasama dengan pusat-pusat darah yang lain di hospital-hospital kerajaan yang lain. Jadinya contohnya di Kedah pun ada perkhidmatan transfusi perubatan contohnya. Jadi kita bekerjasama. Kalau ada penderma di sana, dia pun akan berkongsi maklumat tu bersama kita. Dan saya nak bagi contoh di akhir tahun baru ni kita mempunyai 4 pesakit yang mempunyai darah jenis Bombay yang saya katakan 4 dalam sejuta tu pada masa yang sama. Satu tu pesakit tu dia berumur 18 tahun, terlibat dalam kemalangan dan beliau memerlukan darah yang banyak. Dan memandangkan Pusat Darah Negara, dan beliau berada di Kedah masa tu. Dan memandangkan keperluan tu, kita hantar stok apa yang kita ada di Pusat Darah Negara untuk ke Kedah untuk digunakan untuk pesakit tersebut. Di samping itu keluarga pesakit sendiri pun menderma. Tapi katalah contohnya kalau kita satu keluarga yang mempunyai 4 orang adik-beradik, mungkin tak cukup untuk membekalkan darah yang diperlukan oleh ahli keluarga kita yang mengalami kemalangan. Jadi maksudnya seelok-eloknya kita perlu adakan stok darah tu setiap masa di Pusat Darah Negara dan di pusat-pusat lain supaya kita orang kata melalui rangkaian tabung darah di seluruh negara ni kita boleh berkongsi orang kata national resource ni yang amat berharga sekali. Dan kalau kita saksikan sekarang ini, kita boleh fahami juga sebenarnya prosedur ataupun langkah yang dibuat selepas darah diambil di Pusat Darah Negara. Jadi kita tahu juga ada juga pengasingan dibuat ataupun untuk penggunaan platelet sahaja contohnya. Mungkin boleh doktor terangkan sikit. Yang Rina maksudkan tadi itu adalah yang kita panggil sebagai komponen terapi ya. Apabila seseorang menderma darah, dia menderma darah utuh kita panggil, kita ambil 350 hingga 450 ml darah ya. Dan daripada situ kita boleh proses untuk menjadi komponen-komponen darah. Kita berbuat yang sedemikian kerana kita nak mengoptimalkan pendermaan yang diberi oleh penderma darah kita ya. Dan jadinya daripada satu unit darah kita dapat darah merah, plasma dan platelet. Di samping itu komponen-komponen darah ni mempunyai jangka hayat yang berbeza. Contohnya platelet, dia selepas dikeluarkan daripada badan dia cuma tahan 5 hari sahaja. Sel darah merah yang saya beritahu tadi dia boleh tahan 35 hingga 42 hari. Jadi berbeza-beza kan jangka hayat dia dan cara kita nak menyimpannya pun kena berbeza-beza. Jadi untuk bila ada pesakit, kita akan tengok apa keperluan pesakit tersebut. Kalau dia perlukan darah merah, kita bagi darah merah saja. Kalau dia perlukan plasma ataupun platelet, kita bagi komponen yang diperlukan. Jadinya daripada satu pendermaan, sebenarnya seorang penderma itu membantu menyelamatkan 3 pesakitnya sebab darah merah, platelet dan plasma tu boleh digunakan untuk pesakit berbeza. Kerana pesakit pada penyakit-penyakit tertentu, mereka memerlukan komponen yang berbeza pada setiap darah itulah. Ada keperluan yang berbeza-beza. Jadi tak semestinya kita bagi darah, mereka dapat darah terus, mereka nakkan komponen saja pun ada juga begitu. Dan
pendema darah ni bukan kita boleh paksa, dia sukarela, dan selalunya ahli keluarga terdekat yang akan kita rujuk dahulu untuk bekalkan darah. Contohnya kalau yang darah ganja itu, tak semestinya ahli keluarga terdekat itu sesuai dengan darah ganja. Betul, Ivan. Memang bila biasanya pendemaan di negara kita adalah secara sukarela, 100% sukarela, ya. Kita antara 60 negara di dalam dunia ni yang mengamalkan pendemaan secara sukarela tanpa berbayar. Cuma 60 negara je, dan kita patut berbangga dengan pencapaian negara kita. Itu satu. Dan memang biasanya apabila diperlukan darah, kita menggunakan stok yang sedia ada yang kita kumpulkan di pusat-pusat darah di seluruh negara. Dan kita menggalakkan, kita tidak memaksa keluarga untuk mendema darah. Kadang-kadang apabila satu ahli keluarga tu di dalam hospital, kan, bukan mudah untuk keluarga tu nak datang mendema darah, sedangkan dia sibuk untuk menjaga ahli keluarga dalam hospital tu. Jadi kita elakkan untuk orang kata memaksa keluarga. Memang kita tidak mahu beri tekanan. Itu bukan polisi Kementerian Kesihatan Malaysia. Tapi dalam situasi-situasi yang unik seperti kumpulan darah yang jarang ditemui ini, kita akan berjumpa ahli keluarga dan bertanyakan sama ada mereka berminat. Kalau mereka berminat, mungkin ada atas sebab-sebab kesihatan dan sebagainya, tak mengapa, kan. Kita akan cuba cari pendema-pendema yang lain. Tapi walaupun macam Rina cakap tadi, ada 120 orang pendema darah rakyat kita yang mempunyai kumpulan darah Bombay, tak sesemua sesuai untuk mendema darah. Mungkin faktor usia, mungkin dia terlalu muda ataupun sudah melebihi 65 tahun contohnya. Jadi tak sesuai untuk menerima. So kalaupun ada 120, sebenarnya jumlah yang pada pangkalan data kita cuma dalam 20 lebih sahaja. Dan mereka ni dalam setahun mungkin 2 kali mereka akan bernema darah dan akan dibekukan untuk kegunaan jangka masa panjang untuk mereka sendiri dan orang-orang yang lain. Itu pentingnya keperluan darah ini, dan kita selalu dengar kempen derma darah yang berterusan, tapi ada satu fakta di sini, kebiasaannya bekalan darah ini akan menurun apabila musim perayaan, musim cuti dan sebagainya. Keperluan meningkat. Bekalan menurun, keperluan meningkat. Macam mana? Betul. Satu hari sebenarnya di Kuala Lumpur, di Pusat Darah Negara, kami memerlukan lebih kurang 500 beg darah. Itu satu hari. Pada setiap hari. Untuk diagihkan ke hospital-hospital bila ada keperluan. Ya, itu untuk hospital swasta dan hospital kerajaan juga, ya. Hospital universiti juga kita bekalkan. Jadinya kita perlu mengadakan stok ni, dan kita katakan stok kita yang selamat apabila kita mempunyai stok untuk 1 minggu. Dan memang ini adalah trend yang kita dapati apabila cuti panjang, musim perayaan, pendema-pendema masyarakat kita tidak datang untuk bercuti juga. Mereka bercuti juga, kan. Jadi kita perlu mengingatkan untuk mereka datang mendema darah untuk memastikan stok darah kita sentiasa mencukupi. Baik. Kita harapkan penonton kita yang menonton hari ini dapat memberikan sedikit perspektif lah, orang kata, kepada kepentingan pendermaan darah ini. Bayangkan 35 jenis darah yang ada, yang selalu kita dengar A, B, O, macam tu saja, tapi ada banyak berpuluh-puluh lagi yang mungkin susah nak didapati. Dengan hanya kita pergi mendaftar dan menderma, kita mungkin boleh menyediakan bekalan yang mencukupi. Terima kasih doktor kita ucapkan kerana bersama kami. Untuk maklumat lanjut sebenarnya boleh layari laman sesama Pusat Darah www.pdn.gov.my atau Facebook pun ada maklumat-maklumat yang, sebab kalau keperluan tu kadang-kadang tak berlaku kat kita ataupun ahli keluarga dekat kita tak sedar benda tu. Betul. Tapi kita mungkin satu masa memerlukannya. Jadi kita bersedia lebih awal. On my honor, I will try. There's a duty to be done, and I say there's a reason here and a reason above. My honor is to try, and my duty is to love. People don't need to know my name. If I done any harm, then I'm to blame. If I've helped another, then I've helped me. If I've opened up my eyes to see.
On my honor, I will try. There's a duty to be done, and I say I. There's a reason here and a reason above. My honor is to try, and my duty is to love. I tucked away a song or two. When you're feeling low, there's one for you. If you need a friend, then I will come, and there's many more where I come from. On my honor, I will try. There's a duty to be done, and I say I. There's a reason here and a reason above. My honor is to try, and my duty is to love. We've made a promise to always keep, and the day is done before we sleep. We'll be Girl Guides together, and when we're done, we'll still be trying and singing this song. Wah, itu ada message daripada lagu itu. Dia katanya begitu rasa penghormatan bagi mereka untuk menjalankan tugas-tugas. Pejang Celik sebenarnya Pandu Puteri dah 100 tahun. Ya, betul-betul 100 tahun. Wah, saya tahu juga Ivan tahu dan memahami sebegitu sekali. Dan kisahnya ialah pengasas pergerakan pengakap Lord Robert Baden-Powell pada 1909 tertarik dengan sekumpulan pengakap perempuan, gerakan sekumpulan pengakap perempuan, dan dalam masa beberapa bulan adiknya Lady Baden-Powell menubuhkan Girl Guides dengan rujukan kepada Guides Corps di India, dan kemudiannya ia berada di Kuala Lumpur pada tahun 1916. Tahun ini dah 100 tahun lah di Malaysia. Dan kita bersama-sama dengan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia, Cik Hajat Nurmala Baharudin. Apa khabar? Baik. Ya, terima kasih Cik Nurmala kerana bersama kami. 100 tahun Pandu Puteri tahun ini. Ya, betul. Dan mungkin antara perkara yang perlu kita tanya terlebih dahulu, ini Ivan nak tahu tadi saya tolong tanyakan. Boleh. Kenapa Pandu Puteri untuk wanita saja, dia kata? Iwan nak masukkan macam mana ni sebenarnya? Boleh ke? Itulah, boleh. Itu satu Tak? soalan yang menarik. Sebenarnya Persatuan Pandu Puteri Malaysia ni ataupun Pandu Puteri secara umum adalah untuk keahlian wanita sahaja. Okey. Namun begitu, kita tidak menidakkan sukarelawan lelaki yang ingin terlibat dengan aktiviti kami. Cuma persatuan ni dia memberi platform kepada kaum wanita dan anak gadis untuk membina potensi supaya mereka rasa selesa dan secara menyeluruh dia sesuai lah dengan environment yang disediakan. Selalunya penyertaan Pandu Puteri ni peringkat sekolah rendah, sekolah menengah, dan sekali kita masuk bergelar Pandu Puteri ni semua hidup maksudnya. Ya, betul. Ada satu saying ni, once a guide, always a guide. Macam hukuman, tapi tidak sebenarnya. Keahlian kami ni daripada muda sampai ke umur sehabis hayat. Seumur hidup kita keahlian tu dibuka. Sebab itulah kita mampu untuk berada sepanjang zaman, 100 tahun tu. Sebab keahlian dia tidak terhad. Okey, dan macam mana sebenarnya mengekalkan keahlian ni? Sebab kita tengok kalau di sekolah-sekolah Pandu Puteri ni antara persatuan yang uniform yang orang kata aktif, terkenal, pilihan ramai macam tu. Saya rasa yang pentingnya program yang kita berikan kepada ahli mestilah sesuai, relevan dengan perkembangan terkini dan berguna untuk mereka di kemudian hari. Dan paling penting bagi ahli-ahli muda contohnya keseronokan dan rasa selamat dan ingin berjaya dalam sesuatu yang mereka laksanakan. Itu yang sangat penting. Berapa ahli Pandu Puteri di Malaysia ketika ini? Setakat ni 85,000 dan sedang meningkat. Dan kami harap dapat mencapai 100,000 lah dalam masa yang terdekat. 100,000. Ya. Untuk keahlian itu kalau di seluruh dunia berapa ada rekod? 145 negara? Ya, negara. Dan more than 10 million. Ahlinya. Apa ciri-ciri mereka yang mintai ataupun bergelar Pandu Puteri ni? Yang utamanya tugas mereka walaupun dah meninggalkan alam persekolahan dan sebagainya, tapi masih lagi mahu aktif sebagai ahli sebab dia membawa keahlian tu semua hidup seperti katakan tadi. Sebab pergerakan Pandu Puteri ini dia bergerak kepada asas undang-undang 10 undang-undang. Itu yang kami pegang. So di mana saja kita berada, di mana-mana waktu kita berpegang kepada 10 undang-undang. Dan
kaedah yang kita gunakan adalah sebagai secara berkumpulan. So apabila kita bergerak dalam kumpulan, kita sentiasa menghormati kebaikan yang ada, kekuatan yang ada, kekurangan yang ada. Kita sama-sama mencari kesinambungan supaya boleh memacu ke hadapan dengan baik. Dan bagi saya asas Undang-Undang Pandu Puteri itu sangat penting kerana di seluruh dunia kami mempunyai asas yang sama. So mulanya mesti boleh dipercayai dan diteruskan lagi, ada 9 lagi. Okey. Tapi kalau ciri-ciri nak menyertai tak ada masalah. Tak ada apa-apa. Tak ada kriteria apa-apa. Tiada diskriminasi. Dan bukannya mementingkan aktiviti fizikal sahaja ke, ataupun nak kena kuat mental ke, nak kena tahu seni-seni tertentu ke, apa tak ada? Tidak, kita memang melibatkan sasia, minat, hobi dan juga pelbagai kemahiran. So menyeluruh insyaAllah. Okey. Itu yang perlu difahami oleh Ivan lah kalau nak masuk. Cumanya cabaran dia apa? Cabaran dia apa sekarang ni agaknya, Cik Namala? Cabaran dia mungkin buat masa ini kerana terlampau banyak kumpulan-kumpulan yang berlainan. So bagaimana kita mengekalkan kerelevanan dan minat orang untuk menyertai kita dan kita terus maju untuk 100 tahun yang akan datang. Antara apa yang dilakukan untuk kekal relevan itu dan untuk menarik minat, program-program itu diubah suai atau bagaimana? Ya, betul. Ivan said the right thing because memang kita dalam proses untuk menambah baik program yang diadakan supaya sesuai dengan kehendak dan keperluan anak gadis dan remaja, kerana itu adalah ahli utama kami. Dan pemimpin yang juga mengepalai kumpulan ini perlu juga berpengetahuan dan relevan dengan ahli kita. Kalau kita membawa minda atau arus pemikiran yang berbeza, sudah tentu ahli-ahli muda tidak berminat lah. So dengan itu program minat dia mungkin lebih kepada fizikal, so kita lebihkan fizikal. Dan juga kalau perlukan akademik, apabila mereka bergerak lagi tua, kita membuka ruang untuk menambah ilmu pula. So berbeza mengikut peringkat umur. Dan juga pengantarbangsaan itu. Ia akan bergerak tidak dalam bentuk komuniti saja, tapi lebih daripada itu. Betul. Persatuan Pandu Puteri ini sebenarnya keahliannya adalah di peringkat antarabangsa. Malaysia adalah salah satu daripada negara anggota. So when you're a girl guide in Malaysia, you're actually a girl guide associated with the world. Kita ada kawan di seluruh dunia. So kalau nak bercuti pun boleh je bergerak di mana-mana dan insya-Allah kita dapat kawan di merata, di mana-mana sahaja. Kita rasa selamat dan ukhuwah itu akan terbina. Okey. Dan untuk sambutan 100 tahun ni, kalau di Malaysia apa yang telah dirancang untuk memberikan makna kepada sambutan 100 tahun ini? Kita akan mulakan dengan pelancaran sambutan 100 tahun pada 30 Januari di Wisma kami sendiri di Jalan Pantai Baharu. Dan di situ yang uniknya, kita akan tanam satu kapsul masa yang akan menyimpanlah sejarah kita sekarang untuk generasi masa hadapan. Dan sepanjang tahun kita akan adakan acara kebangsaan dan juga antarabangsa untuk setiap lapisan membership keahlian. So dengan itu semua ahli pun diberi peluang untuk melibatkan diri dalam sambutan 100 tahun di peringkat antarabangsa ataupun kebangsaan. Okey. Ini simboliknya untuk meraihkan sudah 100 tahun Pandu Puteri bertapak di Malaysia. Kita dah tanya pasal cabaran. Kita nak tanya juga macam mana sebenarnya Pandu Puteri sendiri dalam cabaran masa sekarang lah, seperti yang katakan, nak memastikan dalam sisterhood tu sendiri tidak berlakunya perkara-perkara yang orang kata mungkin merencatkan sikit niat asal Pandu Puteri itulah. Mungkin orang kata tentang berpuak-puak ataupun orang kata tentang gejala sosial contohnya dalam pertubuhan, macam mana? Saya jangka itu akan berlaku dalam mana-mana persatuan. Itu adalah sifat manusia. So dengan itu apabila kita ingin bergerak sebagai satu kumpulan, kita perlu kembali kepada misi dan visi persatuan. Dan yang pentingnya pada landasan undang-undang yang sama. So dengan itu walaupun kita banyak perbezaan, tapi kita fokuskan kepada persamaan, dan kita akan menjadi lebih teguh dan terus dapat bergerak maju. Sekiranya kita hanya melihat pada perbezaan dan memberi fokus yang lebih kepada perbezaan, sudah tentu kita akan duduk di satu tempat dan tidak bergerak ke mana-mana. So dengan itu undang-undang dan juga visi dan misi dan persefahaman tentang apakah kehendak pergerakan itu sangat penting untuk memastikan kita berjaya. Nak bergerak dengan arus perdana juga macam mana? Dengan misi kerajaan sekarang dan mungkin juga kehendak sosial, kehendak masyarakat di Malaysia. Dalam Persatuan Pandu Puteri Malaysia, selain daripada pemimpin dan untuk setiap unit, kami juga dianggotai oleh barisan yang dipertua.
daripada setiap cawangan, dan juga Datin Seri Paduka Rosmah Mansor sendiri adalah yang di-Ketua Persatuan kami di peringkat kebangsaan. Dengan itu, apabila kita bergerak di dalam komuniti, kami menampakkan bahawa apa yang dilaksanakan oleh Pandu Puteri adalah sesuatu yang memberi signifikan kepada masyarakat. So tidaklah kita bergerak di sekolah dan atau di kolej saja, tapi kita sebenarnya adalah sebahagian pihak yang utama dalam masyarakat. So fokus yang diberikan contohnya dalam misi banjir ataupun yang di-Ketua kami turun untuk misi turun padang, melihat bagaimana Pandu Puteri terlibat dengan komuniti. Itu adalah antara cara-cara atau jalan kami untuk bersama-sama dengan rakyat membina potensi adik-adik kami. Itu lebih kepada program-program kemanusiaan, kesukarelawan. Ya, betul. Komuniti. Dan untuk sambutan 100 tahun ini, apa lagi acara-acara yang akan diadakan di seluruh negara? Tadi selain daripada di Ibu Pejabat. Okey, satu kami akan adakan di Perak. Kalau semua orang kenal Kuala Sepetang, ada paya bakau. Paya bakau. Makanan je dia ingat kan? Ya, saya dah beli udang, di situ ada paya bakau. Okay. Kami akan adakan Mangrove Grove. Di situ juga ada satu pelancaran kecil tentang 100 tahun. Dan kami akan juga adakan perkemahan antarabangsa di Kuala Lumpur, sekitar Selangor, melibatkan negeri-negeri di Malaysia dan juga antarabangsa. Kami akan adakan juga kemah ataupun training, latihan untuk pemimpin bertaraf jurulatih, yang kita akan menjemput juga ahli-ahli daripada luar negara. Jadi sama-samalah seluruh dunia juga memeriahkan sambutan 100 tahun Pandu Puteri Malaysia. Ya, betul. Begitu, baik-baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Cik Hajar Nurmala Baharudin, Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Malaysia.